Yes. Bapak. Ya. Alhamdulillah. Lega. Ha? Jadi ya? Lega. Jadi. Jadi. Payunya terbaik. Fik, cerita. Apa dia yang jadi? Benda Dia apa? terus hilang. Dia hilang lah. Rasa sangap tu, rasa gian tu tak ada dah. Rasa ingat pun tak ada dah. Rindu tu tak ada dah. Ada dah ambil rawatan dengan saya ke belum? Ya, yang Pak Yu ajar saya tu. Yang tu bukan rawatan Yang saya. pasal tu. Itu benda yang saya bagi cara makan. Tak ambil lagi kan? Tak ambil lagi. Tak ambil lagi. Hari Sabtu ni kan. Tapi jadi kan? Dia jadi. Alhamdulillah. Saya Cerita kat dia buat. Hang buat macam mana? Saya suruh buat apa? Banyakkan makan buah, banyakkan makan ulam. Banyak-banyak. Hilang Lawan kan? antibody tu. Hilang gen tu. Rasa gen tu hilang dah. Nampak? Dadah ni bukan susah pun nak lawan dia. Kalau rasa sangap je, ambil buah tu cepat-cepat. Ambil buah tu, makan banyak-banyak, hilang lah rasa tu. Fik, cuba makan pucuk capa pula. Pucuk capa. Nama dia. Pucuk capa saya cuba try sendiri. Sebab saya tak tahu sangat. Kalau ulam-ulam ni. Okey, Fik, hang ambil dadah jenis apa? Saya ambil flavor. Flavor. Berapa lama ambil? Setahun lebih lah, 2 tahun lah. 2 tahun. Okey, dalam 2 tahun tu. Lepas tu, sepanjang lah ni memang sangat dengan flavor tu lah. Sakit lah. Memang Gian. sangat lah. Dia punya gen tu peluh lah. Dia punya gen tu berpeluh-peluh rasa dia. Lepas tu kemarin tanya saya nak buat. Kemarin berapa hari? Bila saya bagi betul? Dah 3 hari Mayus. Okey, 3 hari. Yang saya suruh buat apa? Makan buah. Makan ulam. buah dengan ulam. Ulam banyak-banyak. Makan banyak-banyak. Biar jadi lembu tak apa. Jadi kambing. Jadi kambing makan. Tahu tak apa? 2 tu saja dah bantu saya untuk hilangkan benda rasa tu. Yes. Alhamdulillah. Dia tak ada pepeluh, dah tak ada rasa gian tu, dah tak ada dah. Dan kamu kena ambil jambu. Semua jambu. Jambu batu. Jambu merah. Kan? Ya? Betul tak, Faiz? Betul? Okey, viewer. Saya nak tanya apa? Apa tahu tak sebab apa saya suruh dia buat macam tu? Adakah kerana buah tu ataupun kerana ulam tu membuatkan dia hilang gian? Nampak tak? Apa sebenarnya membuatkan dia hilang gian? Dia hilang ketagihan. 112 mata mandang. Bukan bawang toksik. Lagi. Go. Siapa yang faham? Dia tak cerita tentang buang, tapi dia cerita dia hilang rasa keinginan nak ambil vape yang berbentuk drug. Zaini. Okey, dapat jawapan. Tulis tengok. 100 lebih tak boleh jawab. Sebab dia yakin dengan Pak Yus. Amin, insya-Allah. Ahli fokus. Okey, ahli fokus lagi. Syekh, terima kasih Syahidah. Baik, macam ni. Sebenarnya apa yang berlaku dekat penagih, diorang telah mengorbankan sebahagian imunisasi dia kepada dadah. Imun, antibody, daya tahan badan. Itu nama-nama dia. Tapi benda tu satu je lah. Imunisasi duduk kat mana? Mana kita tahu duduk dalam badan, tak tahu dia duduk mana. Okey, dia daya tahan badan. Allahumma salli alaihi. Kemudian, imun ni, di antara dia untuk meningkatkan imun tu apa benda? Yang ni kita belajar, ambil tahu macam mana cara kita nak handle masalah dadah. Walaupun tak ambil treatment dengan Pak Yus, tapi korang boleh buat macam mana? Alright. Antara dia adalah untuk tingkatkan imun ni kena guna apa? Betul Pak Yus. Betul. Itu sebab Fik ni. Fik ni kena makan apa tu? Bawang putih dengan bawang merah. Ulamkan bawang tu. Boleh jadi, boleh buat, boleh guna. Sebab kita lebih perkaya kan. Dia sebenarnya kita nak kuatkan imun. Apa benda yang boleh kuatkan di situlah nak membagi imunisi. Yes. Ketahanan badan. Betul. Daya tahan badan. Maksudnya, orang yang isap okok ni, daya tahan badan dia adalah narkotik. Betul. Narkotik. Jadi, bila narkotik tu drop, dia kena ambil lagi. Orang yang ambil drug ni, dia daya tahan badan dia adalah dadah tu. Bila dapat, baru dia normal. Bukan normal, tapi dia okey lah. Daripada tak dapat. Dia stabil lah, stabil. Dia boleh jadi stabil balik. Sekejap, tapi stabil dia sebentar saja.
lepas Gian tu ambil balik. kena top up balik. Abdul Kadir Ahmad Jaafar ni kutuk pas kutuk juga. Betul tak Pak Yus? Betul? Kutuk tetap kutuk. Hantam ya. Zar. Okey. Jadi Tapi Afiq, pucuk capa ni memang susah nak dapat. Dah tak ada dah. Saya rasa. Tu selalu susah juga nak cari pucuk capa tu tapi apa Fik pakai bujuk apa? Makan bujuk apa? Saya makan ulam-ulam. Apa yang bini saya bawa, ulam semua saya sebat. Bagus. Mana ni simple lah. Ni simple. Ulam yang biasa Ulam yang biasa, apa bini saya bawa semua saya sebat. Saya makan je. Tapi buah pun banyak bantu Saya rasa gian Kau lah ni saya semuanya bini kau bawa makan. Bawaannya ulam kayu pun kau makan ke Afiq? Saya asalkan sihat untuk lupakan benda ni, semua saya boleh buat. Kalau dekat dadah kita boleh ambil, takkan stok kita tak boleh kan. Ya. Itu je. Kena kuat willpower Afiq. Semangat. Itu amunisi tu, kekuatan kita kena ada. Kekuatan badan kita, tahu tak? Ya. Kalau kita tak boleh lawan sendiri, macam mana? Betul. Okey, kemudian nak lawan ni kena ada senjata. Dia macam perang juga. Mana boleh kita nak masuk perang bawa semangat, bawa penumbuk kan. Tapi musuh pakai peluru. Kalahlah kita. Jadi maksudnya ulam tadi adalah senjata kita. Buah tadi adalah senjata kita. Itu alatan perang kita. Berperang di dalam tubuh badan kita. Nampak tak? Itu Tapi yang kita Pak buat. Yus. Ya. Pak Yus, Bilal ni tulis kita, dia kata apa, memang awak Melayu babi, dia kata kita lah Pak Yus. Saya tak. Oh dia ni ke? Dia pikir dia. Itu fake punya account tu. Jadi sebenarnya apa Pak Yus nak tanya sikit, macam mana nak kurangkan hilang tabiat merokok? Dia kaedah dia lebih kurang sama juga. Kita kena tingkatkan imunisasi, daya tahan badan. Cara dia di antara tingkatkan imunisasi, kena ambil yang asli. Bukan daripada drug. Drug pun imun juga, tetapi imun tiruan. Imun yang bersifat sementara. Kita nak imun yang bersifat kekal. Imun yang bersifat kekal ni natural lah, natural. Ni daun-daun apa semua ni bersifat kekal. Dia boleh setting balik kita punya computer box kita. Computer box kita dia setting balik. Ni cara sunnah Okey, saya bagi tahu jawab antara dia adalah enzim. Pak Yus, saya turun dulu Pak Yus. Baik, Datuk. Terima kasih, Datuk. InsyaAllah. Allah SWT Muhammad. Okey. Maksudnya enzim. Bila enzim ni boleh dapat dekat mana? Enzim ni boleh dapat daripada kunyah 40 kali dapat enzim. Makan dengan tangan dapat enzim. Dan enzim lagi boleh dapat daripada buah-buahan, dapat pada ulam. Nampak tak? Kemah bawah. Jadi korang boleh ni lah. Korang boleh ni. Tu yang ni saya share ni, nak tunjuk bukti. Pak Yus. Waalaikumsalam. Yus. Ya. Pak Abang. Baik, alhamdulillah. Ayub. Pak Yus. Ayub daripada mana? Saya daripada Kota Baru, Kelantan. Ya. Saya nak tanya pendapat Pak Yus lah. Baik. Komen Pak Yus. Ini hal peribadi Baik, silakan. Bismillah. Okey. Keluarga ayah saya pernah bergaduh sampai ke mati disebabkan amanah. Dan sampai sekarang orang tersebut tidak pernah meminta maaf dengan amanah tersebut. Saya generasi yang kedua dah kerana amanah tersebut. Siapa nak dipersalahkan sekarang ni? Amanah Sampai kahwin balik, sampai sembelihan tak makan, dan orang tu masih hidup sampai sekarang yang keluar amanat tersebut. Oh, amanat. Ya. Allahu Akbar. Itulah yang saya, rezekinya saya ni tak sampai level tu. Hampir-hampir juga. Hampir-hampir, tapi rezeki dia.
Rezeki dia apabila saya tersentak bila orang tu kata Iran itu Syiah. Saya slow tapi saya masih nampak. Kan? Macam jadi bukan tentang salah siapa tak salah siapa. Lah ni boleh-boleh tu kita berusaha sedarkan balik saudara-saudara kita masyarakat kan, supaya kita berhentilah daripada amalan tu. Nak sedarkan kelompok-kelompok yang macam ni kat sini susah lah Pak Yus. Dah. Sebab masa saya keluar daripada parti PAS, kawan-kawan saya mengkafirkan saya. Sampai suruh taubat balik. Sembahyang sunat taubat balik. And then lepas saya tu saya pergi jumpa dengan kawan-kawan saya tanya dia, dalam Al-Quran ni ada ke parti PAS? Kalau ada parti PAS dalam Al-Quran, aku keluar, aku masih balik PAS. Tapi tak ada Pak Yus. Masalah golongan-golongan takfirin telah merebak seluruh di Kelantan lah. Ia satu sama Islam lah. Saya showkanlah, kita buat debat lah hari-hari dalam TV. Panggil golongan-golongan tok ni berdebat supaya orang tahu, orang sedar. Allahu Akbar. Sebab tu saya kata video kan, mana kita bercakap apa semua, kita buat live tu video kan, post, edit ataupun ambil sepenuhnya ke letak dekat YT, buka buku apa semua. Benda ni perlu disebarkan lah kan, kalau nak bercakap benda tu, benda yang sama hari-hari. Sebab banyak benda lagi kita nak cakap. Berat sungguh. Saya sendiri pun daripada PAS. Kita pun sedap. Kita pun lepas PIU, sebelum PIU 15 ni baru kita nampak benda tu masa Mufakat Nasional apa semua kan. Baru nampak benda tu real gila kata. Dahsyat ni. Tak dipakai PAS. Pak Yus, saya turun dulu Pak Yus. Baik Fik, terima kasih banyak Fik. Perkongsian sangat bernilai. Guys, perkongsian Fik tadi bernilai macam mana nak hilangkan rasa gian. Gian rak. Pak Yus, boleh komen tak pasal undi 18 ni? Saya rasa baik buang balik lah. Tak matang. Kurang cerdik. Memang risiko. Cumanya adakah kerajaan dia nak tarik balik? Kita kena buat benda ni, kena jumpa pemimpin lah. Pasal apa? Yang pertama, macam kita dulu lah. Lepas SPM, kita nak kerja lah. Kita tak fikir pasal politik. Selepas belajar 21 tahun, baru kita fikir. Politik, dah start kerja, ekonomi dah stabil sikit. Macam budak-budak lepas SPM, tiba-tiba tak terjun dalam politik, habis. Rosak. Negara boleh hancur. Tapi mereka memang dapat kredit lah tang tu. Mereka memang dapat kredit sebab budak-budak kan. Budak-budak mestilah pilih cara orang Islam, mestilah pilih Islam kan. Kan? Senang kan dia dapat? Dia dapat senang tak? Orang Islam pilih Islam. Betul. Islam ni macam mana pula? Islam budak. Islam ataupun Islam PAS? Tak, masalahnya budak. Mudah je. Betul. Budak Islam. Apa susah? Takkan nak pilih lain pada Islam kot. Tu dia dapat kredit. Sebab tak sempat kita nak bentuk budak-budak ni kan. Budak-budak tak sempat batang. Itulah. Kena hantarlah pemimpin seorang untuk jumpa dengan PM, beritahu tarik baliklah orang 18. Tak boleh. Tak matang. Andai Risiko kata tinggi. kerajaan ada kuasa untuk tarik balik, memang kerajaan perlu tarik balik. Jika kerajaan tidak ada kuasa untuk tarik balik, okey, kita kena hadapi juga. Yalah, betul lah. Kita kena hadapi dan kita kena bijak kan. Okay, terima kasih Pak Ira. Baik. Saya ucapkan pertama kat Pak Yu, ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya rasa penerangan Pak Yu yang konsisten tentang bahaya PAS ni, satu benda yang saya rasa sangat berisiko. Tapi satu keperluan lah saya kira untuk menyedarkan masyarakat. Dan kalau berkenaan dengan undi 18 ni, ayalah 50-50 lah perasaan. Miyagi Tomien, Miyagi Goreng, Kutia Sambal Asing. Sebab saya tengok undi 18 ni Pak Yu,
kita masalah kerajaan mungkinlah pada waktu itu dia terlalu membuat perubahan. Idea itu datang daripada Syed Saddiq. Saya pun pelik juga ahli parlimen pada waktu itu bersetuju kan. Pada kata setuju lah, dia kata bahasa tu dia jadi diangkat tu, pindaan tu. Baik, tapi tak apalah. Saya tengok masalahnya ialah kerana modul pendidikan politik sedikit sebanyaklah untuk kepada kelompok di 18 ni tak ada. Sebab dia dekat sekolah kan. Kalau ada program tu seperti mana dulu macam PKN ke apa ke semua sikit, kan ada buffer sikit lah untuk program penyedaran ataupun cara berfikir, design thinking bagi mundi tu bagi budak-budak. Walaupun mungkin taklah setajam mana. Tapi kalau tak ada langsung, akhirnya dia punya Alkitabnya TikTok Ya. Jadi bila dia masuk dalam pilihan raya dengan bergantung pada macam tu, dia pergi pada macam cara fikir Pak Yus pun ada betul tu. Betul. Siapa lagi nak pilih orang Islam? Pilih Islam. Ustaz Zahar sokong apa yang main lagu ni? Memang dapat kredit kat dia sebab aku sendiri pun pernah budak macam depa kak. Dan jangan kata depa apa Saifuddin Nasir Shah dulu pun dulu sebelum masuk parti lain. Ya. Kan? Maknanya Saya dah ingat betul ya. Sebab saya dah ingat masa zaman saya matrik tu, zaman matrikulasi tu di Posu 1000 di Penang tu. Saya duk tekak dengan kawan-kawan ni macam tu duk defend kepas umur 19 time tu. Ada apa kata kafir mulut kau lah sikit sebanyaknya. Walaupun saya tak walaupun saya tak pernah masuk parti PAS ni. Tapi difahamkan begitu. Ya. Tak tolak hudud. Islam mana tak ambil Quran penuh Antara jadi ahli dengan jadi penyokong PAS, penyokong lebih mahal. Ya. Sebab ahli belum tentu menyokong. Betul. Atau saya setuju lah. Ahli belum tentu menyokong dan ahli mungkin dia ada penilaian juga walaupun dia tak suka. Tapi dia mungkin dia boleh tengok perangai ketua pemimpin dia tak apa betul malas aku. Tapi penyokong dia tak nampak benda tu. Bila penyokong dia sokong terus walaupun dia tak daftar ahli. Saya bila Pak Yus selalu menyebutkan bahawa bukan melawan PAS tapi meruntuhkan PAS dah. Memasukkan PAS. Saya sangat sokong agenda. Yes. Bukan sebab saya nak bayar soal parti tidak. Tapi saya tengok keretakan kalau saya ambil tengok berlaku lah macam saya di Terengganu. Kalau tengok di Besut, tengok di Malang, tengok apa sampai ke Mersing pun. Saya perhatikan masyarakat kita ni kalau di kampung-kampung ni kalau pun ada bergaduh sikit, dia setakat bergaduh biasa je. Kalau yang masjid, benda macam tu je JKK apa semua sikit gitu je. Sama ada di masjid ataupun di PIBG ataupun di institusi dalam kampung lah, kita kata KRT ke apa. Tapi the moment mari saja PAS, sama ada tumpuh cawangan PAS kat situ, ada pondok PAS kat situ, ada ustaz PAS mengajar kat situ. Pada waktu tu lah masyarakat crack teruk lagi. Ya. Sebab pada waktu tu lah bergaduh tak fizik. Bagi abang lah. Masyarakat ni bukan bergaduh karya gitu je. Saya dah nampak begitu. Jadi saya tengok PAS ni dia daripada parti politik akidah. Jadi kalau tidak dibendung, memang dia menjadikan masyarakat, kalau nak sebut penyatuan Melayu Islam sungguh, kalau nak bercakap subjek tu, sebenarnya PAS ni yang kena ditutup. Jadi macam tadi tuan tengok macam Abang Zul naik tadi. Sebenarnya kita tak perlu bagi jawapan yang panjang. Kita cuma bagi jawapan yang paling tepat. Kita bagi jawapan paling tepat yang paling deep. Nampak tak? Hak ni penting. Hak ni paling penting. Jika kita bagi huraian, dia tak sampai, dia ke laut. Tapi benda yang paling deep. Kadang-kadang tak perlu jawapan yang panjang. InsyaAllah. Sebab dengan PAS ni, kalau kita bagi jawapan yang panjang, dia sempat untuk tukar track. Dia tukar track, kita cakap benda lain, pergi benda lain. Contohnya hudud kan. Hudud. Kalau kita nak bagi tahu penerangan negara tak boleh buat ni lambat. Tapi bila kita kata angkat balik buku tadi, buku tu hudud. Saidina Ali siapa kena bunuh sebab apa? Sebab buku ni. Ya betul. Saya tengok Pak Yus di grup suara tadi tu Pak. Pak Yus menggunakan satu bentuk teknik pengujahan dipanggil scoping tu very sharp, very ace lah. Macam tu cara sebenarnya beradak dengan orang PAS kan. Macam mana ulama dulu masa raja dekat dulu Iran raja Iran panggil ni ahli sunnah wal jamaah dengan ulama Syiah. Lepas tu ulama ahli sunnah wal jamaah ambil kasut, pegang, masuk. Lepas tu tuanku tanya pasal apa pegang? Sebab bagi tahu zaman Rasulullah ni Syiah suka curi kasut.
Lepas tu Syiah jawab. Syiah tu jawab lah, zaman Rasulullah mana ada Syiah. Jadi dia kata perdebatan kita selesai. Tak payah berdebat, dah dapat jawapan dah. Syiah tak ada di zaman Rasulullah. Macam tu juga dalam poin-poin yang untuk kita berhadapan dengan PAS, kita memberi satu jawapan yang ringkas dan lebih deep. I need to using that technique. Contoh dia bagi tahu. Boleh pergi dengan huraya, memang tak jadi. Tak jadi. Contoh tadi poin apa lagi? Allah mesti selamat tu saya suruh record. Sebab kita perlu study tau. Benda ni kena belajar. Lepas tu, dia bagi tahu tentang apa perancangan sekian. Dia cerita panjang. Jawapan saya, memang cantik cerita tu. Hakikat yang berlaku adalah buruk. Tak macam tu pun. Itu perancangan you. Tapi apa yang berlaku adalah tak sama. Dah simple. Saya tadi tadi apabila abang istilah yang abang Yu pakai tu. Lepas tu saya kata abang Yu memang jurucakap yang baik. Saya pun tak terperasan konteks yang itu sehingga abang Yu sebut. Maksudnya ialah kamu perjuangan Islam kamu ni ialah perjuangan Islam untuk Pekong sebenarnya. Ya. Istilah yang abang Yu guna tadi tu, bila saya fikir balik kata betul. You bukan mengangkat syiar tu. You konsep tu Pekong lah bila you nak letak kamu yang punya lepai tu di situ yang perlu dipuji dan dipuja. Dia ada yang tempat untuk dipuja, pemimpin yang dipuja. Maksudnya Tok Pekong yang berbentuk yang bernyawa. Bila bernyawa makan modal. Dia nak Mercedes lah, dia nak Alphard lah. Kalau Tok Pekong yang duduk dalam peti-peti dekat tiang ni, tu dia ambil buah ayak, habis-habis ayak tin apa semua kan. Gitu je dah. Hak ni dia nak gaji, dia nak macam-macam. Nampak? Saya satu benda lah yang mungkin masyarakat kita perlu tahu dan mengambil pada point tadi dah. Sebenarnya sangat bahaya juga idea melambakkan lebay-lebay ni dalam parlimen. Benar. Satu memang maintenance tinggi. Yang kedua, saya perhati kelompok kalau kita kata lebay PAS ni kalau itu ideanya supaya dilihat bahawa tertegaknya Islam. Saya rasa rosak sistem demokrasi ni sebab mereka ni kelompok yang paling sukar ditegur. Paling sukar ditegur ialah ustaz dah lebay. Masyarakat tak berani nak tegur, masyarakat tak berani nak kritik. Jadi you nak exercise satu bentuk perdebatan, satu bentuk perbahasan di parlimen ke apa, dia jadi kacau bilau ni. Sebab kritik kamu dikira lawan ulama. Ulama lawan Islam kafir. Sebab tu kita zahirkan yang mereka ni ulama fake. Ulama yang penipu. Kan? Kita kena jelas dalam memberitahu who are you. I don't care about you. Saya ikut ulama UMNO terus bagi tahu. Sebab nak bagi kita menidakkan ulama PAS. Ya lagi satu Pak Yu kan. Kalau bila ada orang tanya kan, ulama tu siapa kan? Kita kena bagi direct. Dia ada ulama politik dengan ulama betul. Ulama politik ni dia berkait dengan ada parti, itu automatik. Ulama. Jadi analogi Tok Kong tadi, maknanya dia mempercayai apabila adun ataupun dia punya MP berada kawasan tu, Islam terpelihara. Sedangkan Islam tak perlukan kawan tu pun. Dan kawan tu tak boleh buat apa-apa pun untuk Islam. Cuma itu hanyalah sangkaan mereka. Apabila tak boleh buat apa-apa. Okey Pak Yus, yang tak boleh buat apa-apa, yang beri keburukan terhadap agama Islam. Sebab orang bukan Islam, dia tengok contoh kan. Contoh orang Islam ni, agama Islam ni, tengok contoh dekat lebay-lebay ni. Macam ni ke orang Islam? Jadi menjauhkan benda tu daripada orang bukan Islam tu nak masuk Islam. Bila tengok sikap. Tapi jangan kata kat lebay. Lebay tu barang sunnah. Kata dekat PAS. Sebab banyak kita tak sebut perkataan PAS tau. Kita sebut dekat sunnah. Boleh jadi kita tak berjaya sebab kita mempersendakan hak Rasulullah. Kan? Jadi korang jangan persendakan hak yang serban, lebay. Apa tu hentam dekat PAS? Sebut. Batang hidung PAS tu. Batang hidung PAS betul-betul tepat bagi. Tak payah bagi tahu lebay. Bila lebay ni, aku pakai lebay pun orang kata ni kan. Jadi boleh jadi kita tak dapat atasi mereka kerana kita mempersendakan sunnah. Jadi berhati-hati dalam kita ni. Tapi konsep pendewaan yang berhormat PAS ni ataupun dekat
ataupun tokoh PAS ni, saya rasa Pak Yu memang kena bercakap dia elaborate lagi. Sebenarnya pendedahan ni saya memang supaya letak orang dekat faham. saya punya room. Saya punya channel. Ya. Bagus. Pendedahan Pak Yu. tokong Rasanya boleh tambah baik sikit lepas ni. Tokong yang Pak Yu cakap tu kan, bukan tokong buat dengan simen ke Dah. tak. Memang Buat ada. dengan kayu. Memang ada. Hak ni tokong bernyawa. Tokong dia buat dengan kayu. Sebabnya habis 2-3 pengkai buruk kan you tukar. Tak. Ni Tokong tu. tokong bernyawa. Tokong bernyawa ni dia nak gaji. Dia nak kereta. Dia nak rumah. Tu Bini tokong. ramah. Maintenance tinggi tokong ni. Oh, betul lah. Kita ada nama tinggi. Yalah, saya nak share satu pengalaman sebenarnya je dah. Masa 2018 itu, kita duk campaign lah kan. Saya duk campaign di Kuala Terengganu. Jadi, yalah saya mungkin beritahu Pak Ira, saya dalam amanah kan. Jadi, ada Cina panggil saya di kampung Cina Kuala Terengganu tu. Kadang-kadang kita duduk pergi campaign meja ke meja. Jadi ada Cina dipanggil, dia Cina Terengganu tapi dia mungkin duduk Johor ke Penang lama sikit ke. Dia tanya saya, dia kata, bos, I nak tanya, saya nak tanya you lah. Okey, apa dia nak ke? Kata, you apa pasal lu gaduh politik sampai you heret itu Tuhan Ta'ala? Dia tanya macam tu, apa pasal you gaduh politik, you heret itu Tuhan Ta'ala? Kita politik you nak cari apa sebenarnya? Bukan mau angkat itu boleh negara ke apa, reform ke apa lah. Tapi pasal apa you heret itu Tuhan Ta'ala? You mau cari Tuhan Ta'ala, you pergi masjid lah. Okey, itu satu, tak apa. Tapi, kemudiannya, ayat berikutnya ni bagus. Menyebabkan saya pun mari terdetik juga. Dia cakap, kami Chinese, kami tak pernah tahu ambil itu tokong mana ke, itu sami mana ke, itu rahib mana ke, itu paderi mana ke, untuk duduk dalam parti kami, untuk cakap parti kami betul. Dia tak ada design tu. Tak ada. Maknanya ambil ni kerana pergerakan DAP ni disokong oleh rahib-rahib parti-parti dan sami-sami mereka. Tak ada. Tak ada. Jadi pasal apa kamu jadi lagu ni? Saya tak boleh nak jawab soalan tu. Rasa malu pun ada. Point dia tegur tu pun ada relevannya. Rupanya politik cara macam ni kipas duduk bawahnya. Ada orang bukan Islam ni dia tak faham benda lagu tu. Jadi dia rasa very offensive. Sebab tu saya kata PAS ni betul macam Pak Yu sebut tu. Kena ditutup gitu. Kena dimusnahkan. Dimusnahkan. Kawan saya pun orang non-Muslim, dia pun cakap macam tu. Yang non-Muslim ni rasa malu pun nak jawab ni. Ya. Betul. Bila kita buat macam ni, agama kita tak tercalar lah. Boleh tengok, ada orang tegur. Rupanya Islam sebenar tak macam PAS. Nampak tak? Bila orang non-Muslim tengok kan, ada teguran yang kita buat, ada penentangan yang kita buat, penentangan secara keras. Penentangan tak dibuat risau. Bagus daripada saya ucapkan tahniah dekat Pak Yu. Sebab orang macam Pak Yu dia arti tu kental dan juga tahu tentang PAS secara doktrin tu. Saya tak pernah terfikir poin-poin macam Pak Yu cakap dengan masa sesi Mansur tadi tu. Ya. Betul juga cara. Kena ambil cara macam ni. Kalau duduk hurai panjang gitu begini akademik tak jadi. Kena bagi bantai hidung gitu straight forward je lah. Dia ada jawapan yang pendek. Contoh dia masa PU Said pernah naik dalam kotak saya kan. Betul. Dia naik dalam kotak saya, dia baca ayat. Memang saya tak baca ayat dalam ni, saya tak baca ayat, tapi saya terus pada point. Baik. Ya. PU Said baca ayat, dia bagi, dia Arab apa semua, dia bagi, saya kata macam ni PU tak payah nak Arab semua ni. PU bagi tahu nak buat apa. Nampak tak? PU bagi tahu nak bagi tahu apa. Apa point you nak bagi tahu? Jadi dia pun jadi macam, sebab tujuan dia nak pusing sana Arab sini, dia nak bagi tahu aku berilmu. Ya. Dia tak mau bagi tahu point tu, dia nak bagi tahu bersedia aku berilmu, dia nak bagi tahu. Kan, hang ni duk level mana? Tapi bila saya kata tak payah Arab, saya bukan sedang mengaji dengan PU, saya sedang bercakap PU bagi tahu apa yang PU nak bagi tahu. Straight to the point. Lepas tu dia dah tak boleh ni, lepas tu keluar. Habis ni, lepas tu dia keluar. Tak ada benda yang Mati hujah lepas tu dia pula. mati hujah. Sebab kita kena faham. Bila dia banyak baca sana, dia banyak baca sini, hang nak beritahu apa? Bagi tahu terus ya. Sebab tu kadang-kadang bukan saya nak potong depa cakap, saya nak jawab sebab you tanya soalan panjang.
Nanti saya jawab pendek je. Saya jawab pendek, tepat dan padat. Sebab tu masa mereka tengah cakap panjang tu, kita dah ada jawapan dah. Saya tak ambil. Lepas saya jawab tu, saya bagi kat dia balik. Dah, saya dah jawab. Okey, teruskan. Bukan kita cakap. Kira orang tak cakap. Tak. Saya kata, okey, saya jawab. Dah, ambil balik. Ada apa? Betul Pak Yus. Saya kena ambil method tu. I'm learning a lot lah masa Subhanallah. abang tu tadi. Teknik tu, the age of point. Kita buat macam tu, baru tersedar sikit umpan. Sentak tapi benda tu kena sentak. Kena sentak macam tu. Dia kena lipas macam tu. Gitu. Dia tak boleh. Habis kena study juga, kena mencari juga point tu. Yalah, kena cari lah. Tapi maknanya fikiran tu kena kritis lah. Setara Bayu boleh buat kan. Boleh rujuk dekat saya punya live saya dalam channel saya tu. Boleh rujuk. Boleh tengok tujuan saya buat tu untuk dirujuk. Rujuk balik skill. Kan? Macam mereka buat rawatan pemulihan dadah dengan saya tu, yang tak ambil treatment, yang tak bayar tu, saya ada bagi video untuk mereka follow step tu. Dia orang follow video. Habis makan. Dia macam modul lah. Macam Fik kan. Macam Fik. Dia dapat modul. Dia benda ni dia ada modul. Dalam kita nak menentang puak-puak PAS ni, dia ada modul dia. You tak payah panjang-panjang lebar nak ni apa semua. You jawab tu benda tepat. Sebab tu bab sirah, bab apa semua tu kita kena tahu juga. Contoh-contoh bab sahabat. Kan? Ambil sikit. InsyaAllah lama-lama kita mahir. Yang cara kita untuk menjawab persoalan yang belah tanah apa kan? Kena tukar. Ni untuk baca panjang. Yang belah sana tu kek. Tahu tunjuk video lah apalah lambat kan. Ambil benda yang paling ringkas. Sebab dia orang bertanya tu bukan nakkan jawapan sebenarnya. Betul tak Bayu? Okey, 3 Pak Yus tolong baik-baik. Ya betul. Aku pernah berujar dengan member aku Zah. Sampai dia marah aku, kau jangan ini tak guru aku tau. Aku cakap lah. Macam orang kata aku ni Pak Yu ni. Orang kata aku ni kan. Aku pula kena. Tanya soalan pendek je. Yo dia jawab. Siap tunjuk teks, video, Berusaha. PDF. Sebab kita ada masa kan, ada banyak benda kita nak share. Kau tak tembak aku kan, kau dah 2-3 hari tak nampak. Naik kotak pun tak mau. Aku busy. Allah Akbar. Apa-apa kita minta tolong Allah. Allah tolong kita lah. Minta Allah tolong Allah. Masa kita dengar. Sebab tu masa mereka cakap tu kena fokus betul. Kadang-kadang bila mereka cakap dalam beberapa second, kita dah ada jawapan dah tau. Masa dah ada jawapan tu, hak dia cakap panjang tu, hang jangan dengar. Hang fokus hang nak jawab apa tadi. Dia berhenti jawab terus. Pap. Dia tak ada poin. Kadang-kadang tu bila panjang-panjang macam PU buat tu, dia pusing-pusing. Dia nak bagi kita hilang fokus tau. Sebab tu hang kena fokus betul-betul. Dalam masa beberapa second, hang dah dapat dah point dia nak jawab apa. Hang pegang apa nak jawab. Bagi yang apa dia tanya je. Tak payah untuk jelaskan, untuk bagi bukti, untuk tak payah. Sebabnya okey, kita cakap sumber daripada ni kan. Kau nak tengok, kau baca, cari sendiri lah. Bukan kerja aku nak tunjuk-tunjuk. Betul tak Bayu? Ya. Jadi benda ni sebenarnya boleh dijawab dengan ringkas dan padat. Terima kasih kepada Imam. Allah kan maha kaya. Bahasa ni kan kaya. Dia ada je bahasa yang ringkas. Jadi dengan sendirinya, dalam perkongsian tadi, kita dah cerita tentang sirah, tentang kisah sahabat. Dan orang yang tak tahu jadi tahu kisah sahabat. Mana kita dalam masa yang sama, kita menceritakan tentang kematian Sayyidina Ali sebab benda ni. Jadi perbincangan tu menjadi menarik lagi. Dia orang dapat ilmu, pengetahuan yang sangat penting. Bagi pasal Sayyidina Ali tu tepat gila Bayus. Kan saya suruh angkat 2-3 kali angkat kan. Ulang. Boleh angkat balik. Ni.
Dia pun terselak tu Hop. Betul. Kunci tu Masuk syurga kena rahmat Allah, bukan kena haji. Yes. Alhamdulillah. Belajar. Ambil tahu. Apa saya rasa Pak Yus tadi masa Pak Yus cakap tu ramai buka mata. Ya? Masa Pak Yus cakap pasal tu kan, ramai buka mata tadi. Yes. InsyaAllah. Tersentak, ramai tersentak tu. Kita tak boleh marah anak Buddha tau. Ada orang call lah.